Dengan itu, Majlis amat berbesar hati mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan syarahan ulun kursi Seri Fadil yang bertajuk Reformasi Pendidikan untuk Kesejahteraan Masa Depan Malaysia. Majlis dengan penuh tazimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Profesor Ridwan dan seluruh keluarga, staf dan mahasiswa-mahasiswi UNISEL, Saudara Amiruddin, Menteri Besar, Saudara Nur Manuti, sahabat-sahabatnya ramai ada, Osman Bakar dan Mak Azam dan lain-lain, Norita yang membantu menyelenggarakan majlis ini. Excellencies, appreciate your presence. It is a very important occasion in terms of guiding ideas in this country. So, saya mula dengan ungkapan guiding ideas. Bersama saudara marhum Siddiq Fadil, kita popularkan karya pemikir Algeria terkenal, marhum Malik bin Nabi, yang menyatakan dalam pergerakan, dalam usaha menjana perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan, mesti ada kerangka pemikiran yang mendasari pemikiran itu. Kerangka itu disebut oleh marhum Malik bin Nabi sebagai guiding ideas. Kita bicara soal madani, kita bicara soal pertumbuhan, kita bicara soal reformasi pendidikan. Apakah kerangka pemikiran dasar itu? Jika tidak ada, kita hanya menerobos, kita hanya meminjam, kita hanya menciplak dari pancaroba. Tapi apa identitinya? Apakah kerangka pemikiran yang akan menjadi pegangan kita yang boleh membawa perubahan dalam negara kita? Marhum Malik bin Nabi menyebut guiding ideas itu mesti teraskan kepada keyakinan. Manusia ini dikenakan manusia kerana keyakinan. Sama ada kita gunakan istilah akidah atau ideologi atau doktrin, dia berteraskan keyakinan. Keyakinan kita berdasarkan akidah. Tetapi kerana keyakinan mesti diterjemahkan dengan untuk menterjemahkan dari sudut dasar. Apakah dasar pendidikan? Dasar ekonomi? Dasar sosial? Tapi dasar-dasar ini kerana ada yang dikatakan dimensi manusiawi, insan, maka dasar itu mesti berteraskan kepada nilai dan akhlak. Di sini kekuatan Siddiq Fadil dalam membicarakan soal Islam dan Melayu, kerana pembenturan idea yang panas dengan pelbagai ittijahat atau trend, maka dia memilih untuk menjelaskan semula dalam karya kecil tetapi sangat bernilai. Malah saya baik dalam parti ketika itu, dalam keadilan, saya wajibkan pimpinan Melayu atau Cina atau Dayak membaca, karena kita tidak harus faham Islam dari penafsiran pelbagai, tetapi dari segi yang kita yakini sebagai hakiki dan benar. Islam yang menetapkan nilai, dan nilai itu mengatasi sentimen kaum, kelompok, dan menetapkan guiding ideas tentang keamanan,
keadilan, kemanusiaan. Jadi untuk memahami karya-karya Siddiq Fadil sebenarnya, kita kena faham kerangka dasar ini. Dia tidak berganjak sedikit pun, sama ada membicaranya di masjid atau dalam khutbah, tidak pernah melanggar prinsip keamanan, keadilan, kemanusiaan. Dan kami sering juga menukil pandangan Profesor Naqib Al-Atas dalam Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu, yang menyebut, ya kita Melayu, bangga dengan bahasa kita, bangga dengan budaya kita, dan coba menggali khazanah dan kekuatan bangsa dan budaya. Tapi kita juga diperingatkan dalam karya Naqib Al-Atas, yang juga disinggung dalam karya Siddiq Fadil. Kalau kita bicara soal Melayu dengan sentimen kaum yang menebal dan tidak mendasarinya kepada nilai dan akhlak Islam, maka ia pasti akan menjurus kepada chauvinisme. Ini yang disebut oleh Naqib Al-Atas. Nah, ini seringkali berlaku. Sebab itu dalam guiding ideas ini, kerangka pemikiran besar Siddiq Fadil, dia mau supaya pemahaman Islam di kalangan anak muda itu tidak terpengaruh dengan penafsiran pribadi dan kelompok atau parti yang kemudian melanggar atau bercanggah dengan kerangka kemanusiaan dan universal rahmatan lil alamin ini dibawa oleh Islam. Kekuatan Islam menurut Siddiq Fadil, keupayaannya diangkat sebagai satu tamadun masyarakat atau negara madani dan kemudian tamadun, itu justru kerana message kemanusiaan, message universal, dan message yang tertegak pada dasar keyakinan, keadilan, dan kemanusiaan. Siddiq banyak mengupas banyak karyanya, termasuk tafsir maudhu'i, tafsir mengikut maudhu', dan dia juga mengikuti perkembangan pemikiran semasa, gerakan-gerakan Islam, dan di antara kupasan ialah kerana minat kita terhadap agama atau bangsa kadang-kadang itu meluap-luap. Ada hebatnya, ada baiknya. Orang muda kalau tidak ada semangat meluap, dia jadi lusuh macam orang tua. Jadi tak mengapa. Tapi biar semangat itu didasarkan pada kerangka tadi yang katakan apa yang mau kita capai, apa keyakinan kita, dan apakah benar kupasan kita itu berteraskan kepada prinsip membawa keharmonian dan keamanan, menegakkan keadilan, dan memikirkan soal kemanusiaan sejagat. Apatah lagi dalam negara dengan segala kemajemukan dan di Malaysia ini. Sudah, bila mengkaji aliran sedemikian, kami sebenarnya bergerak sebagai kumpulan pada ketika itu. Jadi kadang idea beliau saya cedok, idea saya dia cedok, tapi kita melihat ini sebagai satu kesatuan pemikiran. Kita melihat banyak perkembangan di Mesir dengan gerakan yang kadang-kala kelihatan bersemangat membawa, meniupkan kesedaran Islam, tetapi setelah ada sekali lagi pertembungan dahsyat kelompok Islam dan pemerintah, timbul juga itijahat yang agak ekstrim dan melampau. Di Mesir muncul takfir wal hijrah umpamanya, kecenderungan menganggap kita saja benar dan mengkafirkan yang lain. Maka Siddiq dan kita dalam barisan pimpinan ketika itu turut
merasakan isu itu harus bukan saja diperhati tapi ditangani dan dikupas di sini, kerana tempiasan pengaruh itu mungkin juga ke sini. Maka Siddiq juga mengupas dalam karya beliau tentang apa yang cuba diolah oleh pemimpin pengganti gerakan Ikhwan pada ketika itu, Hasan Hudaibi, yang menulis tentang doa atau du'atun la quda. Maknanya kita ini penyeru, kita ini pembaharu, kita ini pencerah, kita ini pendakwah. Jangan kita ambil tugas qadhi dan hakim dan menghukum, kerana orang itu tidak sependapat dengan kita, kerana dia itu kabilah lain atau dia itu parti lain, maka terus kita buat hukuman yang keras seperti mana kita lihat dalam media sosial dan TikTok yang popular ini. Ya. Jadi du'atun la khudah ini maknanya kita ada pendakwah, jangan penghukum. Ya. Kerana menghukum itu ada kaedah yang tetap. Sebab itu dia qudah, maknanya jangan kita jadi qadhi. Qadhi itu dia dengar dua-dua pihak kemudian dia hukum. Kita dengar dua-dua pihak terus kita hukum juga. Tetapi kaedahnya tidak kita ikuti. Jadi Siddiq dia sangat terkesan kerana dalam perbincangan kelompok kita itu di kalangan muda, dia mudah terikut dengan aliran-aliran yang keras. Jadi kalau saya rumuskan umpamanya karya Siddiq, termasuk karya PhD beliau yang meneliti pemikir-pemikir pembaharu daripada Rashid Ridha, Shaltut, sehingga di sini Muhammad Nasir, Za'ba, sebelum itu Raja Ali Haji. Ini kekuatan beliau yang saya rasa sukar ditandingi di negara kita. Kukuh dari pahaman Islamnya, mampu membuat kupasan tafsir Maudhu'i, tapi sangat berakar kepada budaya Melayu dan sangat bangga dengan kekuatan bahasa, seperti mana keupayaan beliau sendiri mengolah kata-kata yang sangat memukau. Saya tidak mau nafikan sampai sekarang itu seringkali dalam segala kesibukan yang ada, kalau saya terima saja celoteh Siddiq Fadhil lalu, saya masih lagi ambil waktu untuk mendengar dengan perasaan tentunya sangat sayu, mengingat seorang pemikir, pejuang dan sahabat. Tetapi sampai mana kita tahu, kalau kita sebagai bangsa dan negara kagum dengan seorang tokoh, dia bukan sekadar meluahkan rasa sedih dan pilu, tetapi memunggah khazanah pemikiran dia dan menghadam dan menghebahkan. Dan ini tugas anak-anak di sini, ya. Kerana sejarah kita, budaya kita, kefahaman agama kita itu turut dikupas oleh beliau. Tapi yang sekali lagi keistimewaan dan keunikan beliau adalah kerana senantiasa mencabar sebagai sang pencerah, mencabar orang supaya berfikir semula, renung semula, persoal semula, tetapi guiding ideasnya itu untuk mengangkat martabat dan harakat, tidak kekal di tampuk yang lama. Cabaran kepada kita ialah untuk menimba ilmu, dan bagi marhum Siddiq Fadhil menimba ilmu itu sebagai sesuatu yang lazat, yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, lazzatul ma'rifah. Itu dia satu yang cenderung hidup dengan limpahan buku, ya. Dan pidatonya tiap kali disampaikan itu memberikan message baru.
menegakkan selain daripada ABIM dipimpin, Wadah, kemudian Institut Darul Ihsan, IDE, hal-hal yang boleh sentiasa membawa kepada pemikiran lebih mendalam. Saya seringkali juga kata Sidik, masuk politik lah, ini jadi ilmuwan dan pencerah saja tak cukup. Dia selalu sebut, dari kita dari pola pemikiran yang sama, saudara terus dengan agenda politik dan kekuasaan yang sangat penting, biar saya tumpu untuk membina generasi baru yang punya fikrah yang mantap untuk sama-sama kita dukung semangat ilmu dan kekuasaan yang berdasarkan guiding ideas tadi. Alhamdulillah, dia merupakan seorang tokoh yang sangat berjasa, dan saya ambil kesempatan di sini dalam ini kebetulan yang disebut oleh Ridwan dan Amir Amiruddin tadi, iaitu ini kebetulan ucapan pertama saya tentang pendidikan, dan saya pilih universiti pertama yang saya lawati, UNISEL, di negeri Selangor. Jadi kerana tentu kita letakkan harapan, dan saya menganggap kerusi Sidik ini sebenarnya membawa ke message reform, islah mastata'tu, ya, dalam bidang pendidikan yang sebenarnya merangkul idea-idea besar yang saya lontarkan, dan saya percaya Menteri Pendidikan yang baru, tokoh muda Fadlina Sidik, boleh membawa, ya. Memang kita mahu kecemerlangan, ya, kita mahu pengkhususan, ya, kita mahu teknologi maklumat, kita mahu digital teknologi, kita mahu AI, tetapi semua itu mesti berpandu, berpaksikan keyakinan dan nilai. Kita tidak mahu orang pintar. Kepintaran itu untuk mengajar, dan kepintaran juga untuk menipu. Kita harus belajar dari pengalaman, bukan baru dan juga dulu, yaitu kekuatan bangsa seperti mana pernah diungkapkan oleh Za'ba, dan sebelum itu oleh Raja Ali Haji. Itu pemikir-pemikir ulung bangsa yang terdahulu, yang tidak pernah meninggalkan masa ini, tidak pernah dasar mendengar mereka dengan sikap yang melampau atau perkauman yang sempit. Semuanya membawa mesej kebangkitan bangsa, kehebatan bangsa, kewarasan bangsa, dan keilmuan bangsa yang berteraskan kepada faham, keharmonian, keadilan, dan kemanusiaan. Saya percaya dalam merangkap dan membuat penyesuaian dalam bidang pendidikan, teras ini tidak boleh kita ketepikan. Dan seperti mana sudah Amiruddin singgung sebentar tadi, bahawa sudah sampai ketikanya bangkitnya generasi baru, generasi muda yang menolak pahaman-pahaman jumud dan kolot dan merugikan bangsa. Bangkit sebagai suatu kekuatan. Anak-anak Melayu yang pintar bersama anak Cina, India, Iban, Kadazan, bangkit sebagai kekuatan bangsa yang pertahankan akidah, pertahankan nilai, pertahankan akhlak, pertahankan kebenaran dan keadilan, bangkit sebagai kekuatan baru masyarakat madani di Malaysia ini. Ini cabaran saya kepada anak-anak, ya. Dan saya punya keyakinan besar saudara di UNISEL dan mahasiswa keseluruhannya akan faham bahawa tidak mungkin fikir guiding ideas, apa dia kerangka pemikiran kita yang boleh mendorong perubahan,
hanya dengan memastikan masyarakat bersatu, utuh, dan pendidikan itu membawa semangat kesatuan dan perpaduan, dan perpaduan itu berteraskan tentunya keyakinan bangsa, agama, tetapi mesti membawa kekuatan negara dan kemanusiaan. Untuk menyokong usaha memartabatkan pemikiran saudara saya marhum Siddiq Fadil, kerajaan akan menambah peruntukan untuk kerusi ini RM1 juta lagi, dan ini boleh dikembangkan, dan yang lain juga boleh fikir kemudian, kerana Profesor Ridwan tidak buat apa-apa banyak permohonan tadi. Tapi nanti kalau boleh kita bicara kemudian. Dan yang selainnya itu, Menteri Besar Selangor juga mewakili di antara negeri yang terkaya di Malaysia ini. Dan saya ucapkan tentu tahniah bukan saja kepada Profesor Ridwan dan pasukannya, tapi juga kepada Menteri Besar, kerana ini adalah Universiti Tajaan Negeri Selangor, dan kita dapat berupaya sebagai satu-satu universiti tajaan negeri yang dapat bersaing dengan universiti-universiti nasional lainnya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.